Okey, mulakan Liza. Baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ini kita Ustaz nak bincang pasal Ramadan lagi kot noh. Kak Syida. Kak Syida mute. Kita akan bincang masih lagi Ramadan dah, bukan fikir Ramadan dah. Sebab fikir Ramadan tu sini kita tak tahu benda yang sama, tapi kita nak menghayati Ramadan tu kan. Satu setiap tahun kita ada ilmu tu, kita beramal tu dengan ilmu yang kata yang untuk bukan setakat menahan puasa tu dengan apa, dengan kita puasa tu dengan apa, tapi ruh tu lah, semangat kita tu kan, kita punya ibadah-ibadah. Ustaz dah online lah tu, Ustaz masuk tu Kak Syida. Okay. Jadi minggu lepas apa topik yang apa perbincangan yang rasanya lebih kata pada dia masih lagi takwa kan? Takwa yang kata pasal takwa juga. cinta Itu lah hadis pasal Ustaz cerita pasal hadis riwayat Muslim tu 2675 dengan hadis riwayat Bukhari 6970. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku tu. Kena husnuzan kan yang tu. Assalamualaikum. Dah mula kelas ke? Belum lagi ni Ustaz baru nak masuk kot. Okey. Tajuk apa ini? Ramadan. Ustaz. Dia Ustaz kita bagi masa sikit, dia mungkin masuk dalam 10 minit. Tak apa, sambil boleh dengar Ustaz Yusof. Okey. Sambil okey. Tak, saya pasang dulu. Sambil Ustaz masuk tu pasang saya suruh dengan saya suruh. Alhamdulillah. So, masa aku nak dengar ni. Yelah kiri kanan. Ustaz masuk dah ni. Ustaz dah ada dah ni. Ustaz dah masuk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan,
InsyaAllah pagi ini kita akan cuba membincangkan satu tajuk yang mana tajuk mengenai iblis dan setan. Sebab ramai orang menganggap secara mutlak di bulan Ramadan syaitan diikat. Tetapi kalau kita lihat banyak orang-orang yang masih melakukan maksiat. Sebab kena ingat maksiat tidak berlaku hanya disebabkan setan. Ia juga berlaku terjadi disebabkan dorongan nafsu. Jadi nafsu. Dan nafsu itu tergantung sama ada dia dididik oleh ilmu ataupun iman ataupun dia dididik oleh syaitan. Nafsu. Mungkin kita akan membawa beberapa kisah tentang macam mana taktik dan teknik iblis dalam menjerumuskan anak Bani Adam. Kadang-kadang kita tak perasan, lagi-lagi orang yang sudah diberikan oleh Allah ilmu. Sebab mereka merasa orang yang dah pergi belajar ilmu ni nanti akan cepat. Sebenarnya orang yang punya ilmu ni lah yang banyak iblis masuk. Cara dia macam mana? Sebab orang fikir kalau dah pergi belajar agama, dah ikut kuliah, dah ikut mengaji, ambil degree dalam syar'i, dia akan jadi orang baik, dia akan terlepas daripada setan. Banyak kan orang kata begitu. Sebenarnya tidak. Sebab tu kita akan tengok beberapa kisah di sini, ada beberapa tips macam mana taktik dan teknik iblis dalam menggoda anak Bani Adam. Sekurang-kurangnya kalau kita belajar di masa-masa Ramadan ni, cepatlah cerna sebab syaitan tak kacau kan. Pertama, daripada Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah mendapat daripada ayahnya Abdullah bin Umar. Siapa dia ni? Cucu Saidina Umar. Salim bin Abdullah. Kita pernah bincang tak tentang Salim ni? Pernah kan? Salim ni adalah satu-satunya keturunan Saidina Umar yang mirip, yang hampir sama fizikalnya seperti fizikal Saidina Umar. Salim bin Abdullah bin Umar, anak kepada Abdullah bin Umar. Beliau ni tabi'in, keturunan Saidina Umar. Kata Abdullah bin Umar, yakni anak Saidina Umar, menceritakan ketika Nabi Nuh alaihi salam menaiki kapal. Tahu kan kisah Nabi Nuh naik kapal ketika Allah mentakdirkan bumi ini dipenuhi air. Ketika Nabi Nuh menaiki kapal, dia melihat ada seorang tua naik kapal tersebut. Tetapi dia tak kenal siapa orang ni. Lalu Nabi Nuh AS bertanya kepada orang itu, apa ceritanya yang mendorongmu untuk ikut naik kapal bersamaku? Lalu lelaki tua ni menjawab,
aku ikut bersamamu untuk menguasai hati sahabat-sahabatmu, sehingga hati mereka itu bersamaku, walaupun tubuh mereka masih bersama kamu. Rupa-rupanya lelaki tersebut adalah iblis yang menyerupai lelaki. Ini ada dalam kitab Talbis Iblis, ya. Lalu Nabi Nuh alaihi salam berkata, pergilah engkau, wahai musuh Allah. Lalu iblis berkata, aku akan celakakan manusia dengan 5 cara. Akan aku ceritakan kepadamu 3 perkara dan tidak akan kuceritakan 2 perkara yang lebihnya. Jadi dia kata, aku akan ceritakan 3, tapi 2 tu aku tak akan cerita. Lalu Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Nuh supaya tak perlu nak ambil tahu 3 perkara yang iblis tawarkan. Tapi suruhlah iblis ceritakan 2 perkara yang dia tak nak ceritakan. Kemudian iblis bersetuju dan dia berkata, 2 perkara yang aku gunakan untuk mencelakakan manusia, sedangkan kedua-duanya itu tidak pernah berdusta. Maksudnya, ada 2 perkara yang setan ataupun iblis gunakan untuk membuat manusia ni celaka. Celaka ni, hidupnya celaka. Dan 2 benda ini tak pernah berdusta. Maksudnya mesti sukses kalau kena. Apa dia? Yakni dengki dan tamak. Dengki dan tamak. Tamak ni tuan-tuan perempuan, ada tak kita sifat tamak? Nak sesuatu benda yang tak perlu. Nak sesuatu benda yang tak perlu. Itu namanya apa? Setuju tak? Nakkan sesuatu benda yang tak perlu. Itu tamak. Dan juga dengki. Dengki. Jumpa orang dengki. Perempuan, kadang-kadang kita ni kan, ya, syaitan kan. Syaitan juga yang salah. Padahal kau yang bersyaitan. Kita suka ikut campur Allah mengatur bumi. Kadang-kadang kita suka ikut campur Allah dalam Allah mengatur bumi. Ketika Allah mentakdirkan ada manusia lain berdosa, kita yang komplain, kita yang condemn orang tu berdosa. Padahal itu urusan Allah. Apa urusan kita dengan orang tersebut? Orang tu berdosa, Allah sedang mentakdirkan dia berdosa. Betul? Dan mustahil tak Allah mentakdirkan nanti dengan dosa itu akan menolak dia, mendorong dia menjadi lebih alim, bertaubat. Betul kan? Kita hari ini mampu jadi orang yang boleh kita rasa kita jadi orang, itu saya yakin majoriti atau kebanyakannya berpunca daripada dosa-dosa kita yang lampau kadang-kadang menolak kita. Jadi kita suka ikut campur dengan urusan Allah dalam mengatur bumi. Ketika kita nampak orang itu jahat, dia tak ada urusan dengan kita, tapi kita bagi tak dia maki sebakul. Betul?
Apa dah tua-tua macam ni, tak sepatutnya jadi anak macam tu kan. Tengok tak? Puan-puan, contohlah saya tanya Kak Liza dengan Kak Syida sebab muka diorang je ada kat sini. Kak Syida dengan Kak Liza, jika contoh saya minta sesuatu sekarang, Kak Syida nanti transfer ke saya ke atau kirim by post, benda fizikal lah. Saya minta sesuatu benda-benda yang bukan mahal. Kalau value less than 100 lah. Kak Syida, kalau saya minta sesuatu, Kak Syida bagi saja saya nak sesuatu, apa-apa je Kak Syida. Kak Syida akan bagi apa? Ini bukan trap. Takut nak jawab sebab kau ni bukan boleh percaya Ustaz. Apa yang nampak kat mata Ustaz yang mudah untuk sampai Ustaz lah. Tak ada. Apa yang Kak Syida ada yang Kak Syida nak bagi kat saya kalau saya minta? Yang ada sekarang ni. Yang ada je. Simple. Baju lah Ustaz, t-shirt ke apa. Baju. Okey. Nanti saya bagi alamat Kak Liza. Kak Liza, kalau saya minta sesuatu, Kak Liza nak bagi apa? Kak Liza ni lebih kepada makanan. Makanan okey. Sebab Kak Liza ada makanan, Kak Syida ada baju. Betul. Kalau kata beginilah, kita akan bagi kepada seseorang kalau kita punya benda tu. Betul? Kalau saya minta Kak Syida, boleh tak Kak Syida gantikan saya program malam ni dekat saya berjaya Muslimat? Oh jangan Ustaz, tu saya tak mampu. Sebab tak ada benda tu. Faham tak saya? Okey. Faham satu konsep ni? Ketika Allah sedang mengurus manusia lain, dalam urusan itu Allah takdirkan orang itu berdosa. Right? Selalunya manusia akan bagi apa kepada orang tu? Benci. Sebab dalam diri orang tu banyak sangat stok benci. Dia tak akan bagi benda lain sebab diri dia penuh dengan benci. Tapi kalau dalam dirinya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, walaupun dia nampak orang berdosa, dia akan bagi apa? Kasih sayang dan cinta. Faham tak? Kita tak akan bagi sesuatu yang kita tak ada. Kalau kita bereaksi benci kepada orang, berarti memang kita penuh stok benci. Faham? Stok yang kita ada nak bagi orang tu benci. Tak ada sayang. Macam mana dia nak bagi kat orang kalau dia tak ada? Sebab tu saya tanya Kak Syida kan? Saya tanya Kak Syida kata kan bagi baju. Sebab mungkin ada beli baju ke. Kak Liza tak bagi baju sebab apa? Sebab dia ada stok makanan. Mungkin dia boleh masak. Dia akan bagi sesuatu yang ada di dirinya. Cuba kita lihat cara setan buat kita sangka buruk, berdosa. Allah sedang berurusan dengan manusia yang lain. Contohnya Allah mentakdirkan fulan bin fulan buat dosa. Derakalah dengan mak dia. Atau kita nampak orang tu tak puasa lah. Ataupun bulan puasa pakai seksi-seksi. Orang tu ada urusan dengan kita tak? Tidak. Orang tu sedang berurusan dengan siapa? Dengan Allah. Allah sedang mentakdirkan itu. Mungkin saja dia lebih mulia dibandingkan kita nanti. Tapi, apa yang kita berikan kepada orang tu? Tergantung stok dalam diri kita, benci atau cinta. Kalau benci, tak sedar diri dah tu bangga lah. Macam ni bulan puasa pun pakai baju macam tu. Nampak? Sebab dalam diri dia stoknya banyak benci. Kalau dalam dirinya penuh sayang, dia akan kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku. Bagi doa, yes. Semoga Allah merahmatimu dan melindungimu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kadang-kadang kita kena faham. Tadi, sebab apa tu? Sebab apa kita nampak orang, kita bagi dia. Kadang-kadang sebab kita dengki, tak tahu tu sebab kita tamak, kita merasa kita paling bagus. Hati-hati dengan perkara ini. Jadi 2 perkara yang saya katakan di sini, nanti 3 perkara yang lain akan dibincangkan di depannya. Tapi saya katakan hati-hati dengan senjata iblis. Pertama apa? Sifat dengki dan sifat tamak. Kerana orang yang memiliki sifat dengki dan sifat tamak ini
hidup dia penuh dengan kebencian. Faham? Nampak orang, tuan-puan, orang kalau tamak ni, dia suka tengok orang lebih daripada orang. Sifat dengki ni, dia suka tak tengok orang lebih daripada dia? Tak. Bila ada lebih daripada dia, dia akan mula rasa apa? Benci. Dia stok benci dalam makin banyak. Benci ni buah daripada pokok dengki. Mana faham apa? Benci, kebencian adalah buah daripada pokok dengki. Mana faham tak? Kenapa orang tu penuh kebencian? Kau tak payahlah macam ni. Semaklah tengok. Jumpa anak, jumpa kita. Cuba tengok. Anak describe kita ni leveling, orang yang apa ni, penyayang ataupun orang yang membenci. Sebab tu saya katakan hari tu kan, ingat tak kita bincang pengajian yang lepas, jangan sampai kita menegur anak, isteri, suami di rumah sampai buat mereka benci. Jangan. Habis Ustaz dia buat maksiat, Ustaz, kita tegur semampu mungkin, tapi jangan, dia kena betul-betul secukup rasa. Tak ada garam hamba, terlebih garam masin. Tak ada garam tak boleh makan, terlebih garam pun tak boleh makan. Dia kena secukup rasa. Jadi, ya, tamak juga begitu. Tamak juga begitu. Kadang-kadang kalau si isteri ni biasanya yang saya jumpa masalah, suka mengira-ngira harta si suami. Anda faham? Kenapa bagi dekat family sana? Kenapa belanja untuk orang sana? Kenapa belanja untuk orang sini? Lebih baik kan untuk family. Dia mula tamak tak? Dia mula tamak. Bila ada perasaan tamak, suami belanja, spend duit tidak sesuai dengan keinginan isteri, akhirnya jatuh benci tak sisi pada suami? Benci. Hujung-hujung dia mesti benci. Sebab tujuan matlamat utama iblis dengan setan adalah apa? Adalah membuat manusia bermusuhan. Sebelum bermusuhan, benci dulu. Benci hasilnya daripada pokok apa? Pokok tamak, pokok dengki. Faham tak? Nampak tak dia punya susul galur tu? Nasi biryani berpunca daripada beras. Beras berpunca daripada padi. Padi berpunca daripada pokok padi. Lapor-lapor nasi biryani cakap ni. Kan? Boleh faham tak? Matlamat hujung-hujung si iblis, kita ni manusia bermusuhan dan saling membenci. Gitu. Okay? Jadi, cuba tanya diri kita. Kita tengok orang banyak ke mana? Allah. Ni terkena muka sendiri ni. Betul tak? Bawa kereta, orang potong kereta, kita ceramah, dia khutbah raya. Betul tak kan? Berarti dalam diri kita banyak dengki ke banyak sayang? Kan? Setan ni tuan-tuan, dah namanya setan. Betul tak kan? Ada satu riwayat dia, iblis dia ambil seorang setan tau, jadi dia punya protege. Nama setan ni Qab. Okay, Qab. Bukan kap kumkap Qab. Dia train Qab ni. Tuan-puan rasa berapa lama dia train untuk goda manusia? Dia train Qab ni sampai qualified boleh jadi penggoda manusia selama 40 tahun. Kak, kita berdepan dengan musuh yang terlatih, Kak. Boleh ke kita gamble dia pergi serang iblis ni, facing iblis ni? Contoh kan, okey, semua grup Ahsanu Amala, insya-Allah lepas hari raya semua akan dapat berangkat ke Arab Saudi, akan live dengan kuliah di sana dekat Universiti Madinah lah katakan. Seronok-seronok juga, tapi yang mengajarnya tu orang Arab. Nak pergi ke tak nak pergi? Pening Ustaz, betul tak kan?
Kan makan nasi Arab je kami kan. Sebab apa? Tak ada preparation bahasa Arab. Seronok-seronok lah. Tapi macam mana kita hari ini berdepan dengan setan yang sudah direkrut iblis? Macam mana kita prepare ourselves? Maaf. Macam mana kita prepare anak-anak kita? Kita prepare anak kita cukup punya baik untuk ekonomi, untuk career. Kita risau. Betul tak? Kita risau. Tapi macam mana nak berdepan dengan setan yang iblis train satu setan tu 40 tahun. Kok. Tapi kita duk keluar macam ni, duk macam tak ada prepare pun. Rasa-rasalah perempuan menang ke kalah ni kakak ni. Nak SPM. Ada orang nak ambil SPM, dia punya belajar, katakanlah SPM bulan 12, dia belajar daripada bulan 1, extra study sehari 5 jam, 6 jam. Setuju? Saya kalau waktu zaman sekolah dulu tengok budak-budak yang dapat 12A, lepas tu stamp straight A, itu satu hari study 5 jam ke 6 jam. Hari-hari. Masuk form 5, balik sekolah 2 jam pagi, 2 jam petang, memang straight. Dia buat preparation sebab dia nak berdepan dengan kertas soalan yang disediakan oleh pemeriksa-pemeriksa yang bertauliah. Nampak takkan dia prepare? Macam mana cerita budak yang masuk nak pergi SPM langsung tak prepare? Possibility lulus gagal. Jadi kena faham kita kena persiapkan diri kita berdepan dengan syaitan. Yang kita belajar sebelum ni itu ilmu fiqh. Macam mana kita ta'abbud ibadah kepada Allah. Tapi kalau bayangkan perempuan banyak tak jumpa orang alim, bukan orang alim lah, orang banyak ilmu, ustaz-ustaz belajar agama bagus, ngaji, dia AJK bukan 1K je. Sebab dia banyak tahun kan, 10K 10 tahun lah. AJK. Tapi mulut laser, perangai pedengki, penamak. Saya suka panggil penamak ni. Faham? Sebab apa? Fiqh satu sudut kat orang. Fiqh satu sudut. Perempuan, ustaz dengan ustaz bercakap biasa nampak tak? Biasa dengar tak? Biasa. Sebab apa? Ni, setan masuk. Ya. Kemudian, di sini disambung, kita sambung balik. Dengan dengki, aku dilaknat dan aku menjadi syaitan yang dikutuk. Allah. Iblis sendiri kata, sebab dengkilah aku kena laknat. Iblis dengki dengan siapa? Nabi Adam. Sebelum dia dengki dengan Nabi Adam, sebelum sempat dia dengki dengan Nabi Adam, ada satu sifat yang dia dah buat. Apa dia? Tamak. Ingat tak kita cerita dulu? Iblis ni nama penuh dia sebelum kafir Azazil kan? Dia dah beribadah di langit, di syurga hampir 2000 tahun. Sebahagian riwayat, geng-geng ibadah dia ni malaikat. Dia dengan malaikat ni dah satu tim. Diriwayatkan satu ketika, Allah murka dengan jin-jin yang ada di bumi. Waktu tu belum ada manusia. Allah arahkan pasukan malaikat untuk turun ke bumi membunuh jin-jin yang ada di bumi. Waktu itu sebahagian riwayat mengatakan Azazil join, ikut serta dalam proses pembasmian jin yang terlepas, yang di dalam hutan dan juga yang di celah-celah batu di dalam laut. Sebab tu dua tempat ni tak kira siang malam pergi seram sejuk, betul? Sebab itu memang dia punya pot. Faham Itu memang dia punya pot Bila habis program pembasmian jin dalam pasukan malaikat tadi, Azazil jadi malaikat ke masih jin?
Masih jin. Tapi level dia dah level malaikat. Waktu tu keluar satu perasaan tamak. Dia kata kalau semua jin dah dihapuskan, siapa lagi kandidat yang paling layak untuk jadi pemimpin dekat bumi di kalangan jin? Akulah, sebab aku dah sampai level naik langit. Faham? Jadi waktu dia di bawah di bumi, sebelum naik langit, dia dah ada keinginan tak? Dah ada keinginan nak jadi apa? Pemimpin di bumi. Bila dia naik ke langit, Allah announce, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya berkata Tuhan kami, Rabbuka lil malai, kepada malaikat. Malaikat ni siapa? Malaikat, ada riwayat mengatakan malaikat yang naik daripada bumi tadi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di bumi nanti aku akan jadikan pengganti. Ada makhluk yang berganti. Waktu tu, kalau malaikat ada nak membangkang tak? Tak. Tapi waktu tu, dalam grup malaikat tadi, ada tak Azazil? Ada. Azazil spark dekat malaikat. Kalau Allah jadi, sebab dia dah teringin nak jadi pemimpin, sebagai riwayat mengatakan. Tapi Allah nak jadikan makhluk lain. Ada peluang tak dia jadi pemimpin? Tak ada. Bila dia dengar Allah buat pengumuman nak buat pengganti, dia mula bisikkan di kalangan malaikat, kalau ganti siapa pun dekat bumi, dia akan perangai macam setan juga, macam jin juga, membunuh. Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiqu ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Perkataan tu qala malaikah, tapi malaikat bercakap macam tu daripada spark, daripada yang provoke tu si iblis. Nampak tak? Dalam talbis iblis ni diterangkan, sebabkan dengkilah aku dilaknat. Jadi dengki tu berpunca daripada apa tadi? Tamak. Dia nak jadi pemimpin, Allah balas ganti Nabi Adam, dia dah tak dapat. Dia tak dapat, jadi dengki. Boleh faham? Jadi antara tamak dan dengki, mak kepada mereka ni adalah tamak. Isteri nak disayang suami, rasa nak dilebihkan, rasa tak cukup dikasih sayang, tamak. Suami pun sama, kerja siang malam pagi petang, tamak. Akhirnya nanti kena, sebab tu kita kena hati-hati dengan tamak. Maksudnya macam mana ni Ustaz? Ya, dah tahu dah ni. Jadi kalau ada satu keinginan yang benda tu bersifat tamak, cepat-cepat baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minimum. Nanti kita akan bincangkan ketika kita digoda setan dan kita sedar kita sedang digoda setan. Boleh faham tak puan-puan? Masalahnya kita cuma sedar diganggu setan bila datang mak lampir. Tahu mak lampir? Bila mak lampir datang baru kita tahu tu setan. Tapi bila kita ada rasa tamak, tahu tak tu setan juga? Tak tahu. Bila kita rasa dengki, tahu tak tu setan juga? Tak tahu. Bila kita rasa nak riak, tahu tak tu setan juga? Tak tahu. Jadi kita tak gunakan ta'uz tu dekat mana. Boleh faham apa? Jadi nak faham bab ilmu setan ni, bulan Ramadan ni baguslah sebab tak ada diganggu. Tak diganggu sangatlah. Betul tak kan? Okey. Faham yang dikatakan tamak, dengan tamak jatuh jadi dengki. Bila dengki hasilnya apa? Benci. Bila benci dah melampau, boleh bermusuh tak? Bermusuh. Okay. Ya puan-puan Kita ulang balik. Dengan dengki aku dilaknat dan aku menjadi syaitan yang terkutuk, kata Azazil.
dengan ketamakan. Ni hati-hati. Dengan ketamakan pula, Adam dibenarkan menikmati syurga seluruhnya, sehingga aku boleh melaksanakan keinginanku terhadapnya, sehingga dia diusir dari syurga. Macam mana tu? Nabi Adam, Iblis datang nak kacau dia, boleh tak Azazil? Tak boleh. Tapi Iblis datang menggoda melalui siapa? Hawa kan? Alasan yang dia boleh perangkap Hawa apa? Makan buah daripada pohon larangan. Betul? Apa benefit yang ditawarkan Iblis kepada Hawa kalau makan buah daripada pohon di larangan tu? Nak tahu tak? Di syurga. Ya, kekal. Sebab tu nanti ada riwayat mengatakan pokok khuldi, pokok kekekalan. Tapi tak bolehlah sebab tak ada riwayat mengatakan pokok khuldi. Jadi, okey. Bayangkan. Nabi Adam terbuang. Kita bukan nak cerita kesalahan Nabi Adam, tapi postmortem. Kita memuhasabah diri. Sebab apa? Sebab tamak dah di syurga tapi nak kekal di syurga. Sebab itulah ada kata ulama, aku bersyukur ketika permintaanku Allah kabulkan. Tetapi aku lebih-lebih berterima kasih ketika permintaanku Allah tidak kabulkan. Kerana terkabulnya permintaanku itu disebabkan keinginanku. Terhalangnya permintaanku itu sebab keinginan Allah. Allahu Akbar. Macam mana kita boleh tukar main setting kita? Selagi tak dapat, aku tak peduli. Langsir tahun ni mesti dia punya bling-bling sebesar batu bata. Contoh, betul tak kan? Gila engkau, dah 2 tahun tak raya. Kalau stok bajet raya setahun 1,000, 2 tahun carry forward, tahun ketiga double, triple. Ada kak bergaduh? Betul tak kan? Allah. Tamak. Ya. Dengan tamaklah nanti jadi mumbazir. Betul tak kan? Mumbazir. Sampai kadang-kadang saya tak. Alhamdulillah Allah izinkan. Sebenarnya sama aja. Dulu sebelum PKP kan kita biasa dengan bazar Ramadan kan. Kalau tak pergi beli barang pun kita berjalan. Tapi dah 2 tahun PKP tak ada bazar. Eloknya makan semua kenyang. Tak habis juga kadang-kadang. Rasa bila dah hari ke-4 ni dengan anak-anak, okey je kita tak pergi bazar Ramadan kan. Bayangkan kalau kita pergi bazar, takkan ke habis, takkan ke membazir. Soalnya kalau pergi bazar Ramadan, membazir. Membazir awalnya apa? Benci atau tamak? Tamak. Nampak tak? Dia tengok punca dia. Kemudian, periwayat hadis juga meriwayatkan Iblis juga bertemu kepada Nabi Musa. Tadi kan kata Iblis kepada Nabi Nuh ada 5 kan? 2-nya tadi apa? Dengki dan juga tamak. 2 dah kita bincang. Perawi juga berkata, Iblis bertemu dengan Musa alaihi salam. Lalu dia berkata, wahai Musa, engkau orang yang dipilih Allah untuk memikul risalahnya, dan Allah telah mengurniakanmu kelebihan dengan langsung berbicara denganmu. Aku ini, Musa, kata si Iblis, termasuk salah satu makhluk Allah. Betul lah, dia jin kan? Aku telah berbuat dosa dan aku ingin bertaubat.
mohon syafaat untukku kepada Tuhanku agar dia berkenan menerima taubatku. Ini ada dalam kitab Talbis Iblis. Jadi ceritanya Iblis jumpa Nabi Musa. Dia kata Nabi Musa ni kan ada satu mukjizat. Antaranya apa? Boleh langsung bercakap dengan Allah. Lalu Iblis kata, aku ni pun makhluk Allah. Tolonglah Musa. Istilahnya tu jadi orang tengah. Yang aku ni nak bertaubat. Mohonlah Allah terima taubatku. Kemudian dalam riwayat ini, Nabi Musa AS memohon kepada Tuhannya. Maka dijawab oleh Allah, wahai Musa, aku telah memenuhi keperluanmu. Maksudnya Allah mengizinkan, ingin mengabulkan permintaan Nabi Musa, yakni mengampunkan iblis. Lalu Musa AS pun berjumpa dengan iblis dan berkata kepadanya, sesungguhnya kamu diperintahkan. Sekarang ni permintaan iblis tadi dah diterima tak oleh Allah? Dah diterima kan? Boleh. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Yang ini, Musa kata sesungguhnya engkau kalau nak bertaubat, engkau diperintahkan untuk sujud di kuburnya Adam. Nescaya taubatmu akan diterima. Dengar macam tu, iblis dengan sikap sombong langsung marah. Apa kata iblis? Aku tak mahu bersujud kepada Adam masa dia hidup. Apakah lagi aku nak kena sujud dengan dia bila dia dah mati. Ini sebahagian riwayat dalam Talbis Iblis karangan Ibnul Jauzi. Perempuan boleh cari kitab ni, boleh baca sendiri. Ini cerita-cerita. Bulan puasa ni kita bercerita je jahoi, betul tak kan? Apa sifat dekat sini? Sifat apa? Sifat dendam. Perasan tak? Jadi kalau gaduh-gaduh, siapa ada masalah dengan orang dendam tak nak maaf sampai sekarang? Ada kat sini? Kalau ada, pergi minta maaf sekarang Kak Oi. Ya. Perangai siapa tu Kak berdendam? Bayangkan dia sanggup korbankan pengampunan daripada Allah sebab apa? Sebab dendam. Dendam ni bahasa 2022 diubah jadi apa? Ego, maruah. Ini harga diri. Banyak dibalut dengan pakaian-pakaian macam tu. Padahal itu semua pakaian syaitan. Iblis. Ego. Ya. Kalau suami minta maaf, habis diungkit. Betul tak kan? Semua diingat. Yang mengungkit-ungkit, yang berdendam-dendam ni, hati-hati jahoi. Betul tak kan? Kalau kita sukar beri kemaafan kepada orang, memang dalam diri kita ni memang diri yang pendengki. Allah, Allah, Allah. Semoga Allah melindungi kita dunia dan akhirat. Allah. Amin. Jadi hati-hati ya dengan yang berdendam. Puan-puan, puasa kita, tahajud kita, semuanya itu hanyalah ibarat barang yang kita nak post kepada seseorang. Bagus mana pun barang tersebut, kalau alamat yang tuan-tuan bagi salah, dia tak akan sampai. Betul? Kak Syida nak transfer duit RM10,000. Banyak tu. Satu nombor akaun silap. Betul? Boleh salah alamat tak? Sampai tak? Tak sampai. Salah. Sebab tu hati-hati. Bulan Ramadan ni puasanya bagus.
Tarawihnya bukan 20 rakaat, 30 rakaat kau jah. Betul? Quran khatam Quran. Tapi dendam tak settle, dengki tak settle. Ingat ni ya, yang dikatakan dosa bukan hanya dengan Allah, dengan manusia ada dosa tak? Ada. Jadi cuba muhasabah diri. Aku ni puasa ni, aku ni ngaji dekat Ahsan Muamalah. Rasa-rasanya layak ke jadi student kelas agama tapi perangai bersetan? Saya suka tanya diri saya macam tu kadang-kadang. Kadang-kadang cuba tanya kat diri kita, layak ke aku ni duduk? Jangan jadi munafik. Kadang-kadang kita ni, dekat sini kita cerita salah agama, alim, tapi nanti keluar bersetan balik. Benda-benda macam tu lah puan-puan. Cuba tengok betul-betul. Apa yang kita bincang hari ni? Yang kedua, apa dia? Dendam. Sudahlah, maafkanlah. Betul tak kan? Dia dendam dengan Nabi Adam apa hal? Betul tak kan? Nabi Adam ada buat salah dengan dia tak? Tak ada. Kadang-kadang orang berdendam tak ikut punca kan? Nabi Adam tak ada masalah pun dengan dia. Nabi Adam tak jentik pun dia, tak kacau dia apa-apa pun. Tapi hati-hatilah dengan perangai macam ni. Perempuan, ada tak orang perangai macam ni? Ada tak? Ada. Ada. Dan semalam saya jumpa satu tesis dekat Malaysia ni, hampir 80% Muslim tidak melakukan solat 5 waktu. Sangka buruk dekat orang. Sangka buruk dekat orang. Begini, dia sangka buruk dekat orang puan. Sebab dalam diri dia, tu saya kata kan, kalau dalam diri dia, dia sangka buruk ni, sangka buruk, hasilnya, okey, contohlah ni saya kata, saya nak kasih clear puan. Kadang orang cakap sangka buruk, saya nak kasih clear. Ni contoh. Saya jumpa Kak Syida. Lepas tu, saya dengan Kak Syida bercerita tentang Kak Liza. Yang mana saya sangka buruk dengan Kak Liza. Kak Syida, Kak Liza tu betul ke dia? Acah-acah je. Contoh. Saya sangka buruk ke tak sangka buruk? Sangka buruk. Yang Kak Liza tengok, yang Kak Syida tengok, saya sedang memberi kasih sayang, kecintaan kepada Kak Liza ataupun kebencian. Masa tu? Kebencian. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dalam diri saya, ni contoh. Sebab dalam diri saya penuh dengan kebencian. Yang adanya benci, sebab tu saya berikan benci. Faham tak? Balik-balik, diri kita ni banyak apa stok? Jadi saya katakan tadi, kita takkan mungkin boleh bagi seseorang kalau kita tak ada benda tu. Jadi kalau orang tu suka membenci orang, berarti dalam diri penuh dengan benci. Kalau dalam diri penuh dengan kasih sayang, dia akan berikan kasih sayang walaupun dengan musuhnya. Tengok Nabi SAW. Betul kan? Sebab penuh kasih sayang. Tak ada, kenapa tak ada kebencian? Tak. Ada pun Nabi marah, itu disebabkan melanggar peraturan Allah. Dia sangka buruk, tak ada istilah hati baik, mulut jahat. Tak ada. Tak ada. Hati baik, mulut jahat. Tak ada. Sekarang lagi ada istilah lain. Bukan mulut jahat, mulut berpuaka. Faham tak? Ada lagi macam tu. Allah kan. Ya. Kadang-kadang mengaji macam ni sentap sendiri. Aku kadang-kadang sentap sendiri. Tahu sentap sendiri tak? Mengaji macam ni jadi kita sentap. Tadabbur ni sebenarnya jadi sentap. Tak tahulah, saya peribadi. Sebab tu kalau ngaji dengan saya ada kelas tafsir, dah 3 tahun, baru sampai surah Al-Baqarah ayat 260. 3 tahun. 3 tahun. Sebab aku suka syok sendiri kan. Kadang-kadang kena suka sentap. Sebab tu kita perlukan ilmu. Perempuan, kita perlukan ilmu. Iblis melanjutkan perkataan Musa. Sambung. Wahai Musa,
engkau mempunyai hak kerana engkau telah memohonkan syafaat untukku kepada Tuhanmu. Ingatlah aku dalam 3 keadaan. Ini yang 3 lagi lah. Sebab aku tidak akan hancur pada 3 keadaan ini. Hati-hati dengan 3 lagi cara iblis merosakkan anak Bani Adam. Pertama, ingatlah aku ketika kamu sedang marah. Kerana akulah yang membisikkan sesuatu di hatimu, mataku berada di dalam matamu, dan aku mengalir di dalam darahmu. Jadi waktu marah, kena ingat itu adalah dari syaitan, daripada iblis. Nampak tuan? Jadi kita kena tahu address barang yang kita terima. Benci, kita tahu berasal daripada dengki. Dengki berpunca daripada tamak. Nampak tak kan? Setiap ada tamak, itu syaitan punya ke? Bukan. Terus minta doa. Ada, sebelum saya lupa, takut nanti, selalunya aku tak ingat. Ni bagi terus waktu ingat. Doa ketika, memanglah kalau kita ada rasa jadi minimum kalau ada 3-4 perkara yang datang dalam kehidupan, apa tadi? Marah, benci, dengki, dan juga tamak. Ya. Kalau ada benda itu, ini ada dalam riwayat mengatakan berdoa daripada godaan syaitan ketika syaitan tu hadir. Macam mana nak tahu syaitan tu hadir? Tadi ciri-ciri apa? Marah, tamak, dengki, benci. Bila kita mula benci dengan orang, itu daripada syaitan ke bukan? Yes. Bila kita marah, yang kita kena tahu ni, syaitan tu hadir macam mana? Sebelum ni kita dengki tapi kita tak rasa pun dia syaitan. Dengki tu jadi geng. Itu yang saya katakan, geng-geng syaitan. Faham? Ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Betul Ustaz. Surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Ini doa selain a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi ini antara doa lah. Kalau kita, sebab sekarang ni kita kena tackle problem ni. Bayangkan, setan tak direct kacau kita. Dia akan hantar dia punya, iblis tak akan direct kacau kita. Dia akan hantar dia punya askar. Dan askar dia ni terlatih ke tidak? Terlatih selama berapa tahun? 40 tahun. Kita dah terlatih belum? Belum. Betul tak kan? Hari ni baru ngaji Ustaz. Baru sejam. Betul tak kan? Baru sejam. Jadi macam mana ketika berdepan dengan setan ketika dia hadir? Setan hadir. Hadir ketika marah, hadir ketika dengki, hadir ketika tamak, dia hadir. Itu daripada dia. Itu kita kena detect. Nanti perempuan bila nantilah bila perempuan pergi belajar, nanti akan dapat asingkan. Satu ini daripada setan, ini daripada nafsu. Ya. Nanti kita akan bincang. Doanya tu 97-98. Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, waqul, dan berdoalah, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Ini, ya Allah Tuhanku, aku berlindung kepada engkau daripada bisikan-bisikan syaitan. Spesifik.
Setan sedang bisik. Kurang ajar, biadab, tak boleh nak jadi ni, dah besar kepala ni, dah pijak kepala ni. Siapa yang bisik? Setan. Menjerit. Jadi bisik. Wa'udzubika Rabbi ayahdurun, dan aku berlindung daripadamu. Ni. Ayahdurun, dari datangnya mereka kepadaku. Datang mereka siapa? Setan datang kepada kita. Ini doa yang ada dalam surah Al-Mu'minun. Perempuan, kes anxiety tahun, perempuan, maaf yang saya kata, saya pernah, okey, macam ni. Saya sebelum pergi Timur Tengah, saya mengaji dekat pesantren. Pesantren ni sekolah pondok kat Indon. Jadi kat Indon ni, sihir kat Indon ni dah macam simple. Masa saya tu dah banyak orang terbang ni kat Indon ni. Waktu saya belajar dulu lah, tahun 90-an tu perkara biasa. Dan banyak kawan-kawan saya yang ustaz, yang sekarang ni, yang dulu sama-sama pesantren, asal mereka ni dukun. Tahu dukun tak? Bomoh. Dia kata, sihir sebesar mana pun takkan boleh masuk kepada orang yang sentiasa berfikiran positif. Saya bukan kat Gontor. Saya di Kediri. Indon banyak. Jadi, sihir tak akan masuk. Ni kata dukun sendiri. Kata bomoh sendiri. Kalau orang tu ada perasaan sangka baik dan dia sentiasa happy, sihir tak akan boleh masuk. Reject. Nampak? Ini sebab tu dia kata, kenapa dukun-dukun ni kalau datang jumpa dia, biasa tak pakaiannya warna putih atau hitam? Bomoh-bomoh ni. Biasanya hitam. Yang pakai hitam bukan bomoh, jangan risau. Lepas tu ruangan dia tu menyeramkan ke? Menyeramkan ke atau mengembirakan? Menyeramkan, betul? Ada tongkat lah, siap-siap ada tulang lah. Dia nak buat rasa seram. Bila rasa seram, syaitan boleh masuk. Sebab tu kita tak boleh rasa takut. Kena paksa happy. Dah ngaji belum yang saya kata bincang ni? Kena paksa happy. Ada tak kita bincang? Kena paksa happy. Sedih-sedih, buang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Happy. Happy. Oh, kena happy macam mana? Pergi shopping. Pergi shopping. Kau jalan 3 jam cari cotton bud. Sudah. Betul. Tisu. Okey, cakap happy shopping. Okey. Jangan bawa semak. Sebab, bayang, perempuan, ramai tak orang hari ni yang diorang declare mental illness, anxiety, itu semua berpunca daripada apa? Sangka buruk, kemurungan, kesedihan yang melampau. Punca overthink. Semuanya daripada mana? Setan. 80% perempuan. Saya semalam jumpa satu tesis tu. Orang di Malaysia, Muslim tidak solat 5 waktu. Level mental illness memang banyak. Level anxiety ke stres apa semua, apalah nama-nama itu, memang banyak. Sebab apa? Sebab setan dah berjaya buat. Ada satu doa ni, memang khusus untuk orang yang sedih. Tapi sebenarnya, kalau tak hafal pun, paksa diri. Perempuan kalau lapar, ngantuk, mana yang pilih? Ngantuk, lapar yang melampau-lampau. Bangun kan? Lagi-lagi malam, kalau nak malam puasa, lapar dengan ngantuk. Bangunlah makan, besok siang tak boleh makan. Betul tak kan? Kita kena korbankan tak tidur untuk lapar. Sama juga. Sedih, kena gembira. Korbankan sedih.
paksa diri gembira. Ni sedih ustaz, aku nak kena layan dulu sedih. Tak payah, faham kau je? Ya. Jadi paksa diri bahagia. Caranya ketika ditimpa sedih, ini ada hadis riwayat Imam Ahmad jilid keempat hadis ke-57. Daripada Al-Walid bin Walid radhiyallahu anhu, ia berkata, ya Rasulullah, inni ujidu wahsanah. Qala idza akhadhta مرجعك فقل أعوذ بكلمات الله تامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن هزمة الشيطان وأن يحصرون فإنه لا يضرك وبالحري ألا يقربك. Nanti saya akan kongsikan hadis ini kalau nak nanti. Tapi kalau dapat cari juga bagus. Ya Rasulullah, Walid mengatakan, aku sedang sedih, sedang murung, sedang galau. Lalu Nabi SAW mengajarkan dia doa. Jika engkau nak tidur, ucapkanlah doa a'udzu bikalimatillah. A'udzu bikalimatillah tammatin min ghadabihi. Tammatin min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hazamati syaitan. Wa an yahdurun. Sampai situ. Yang maksudnya, aku berlindung, ya Allah, aku memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, dari keburukan makhluknya. Dan dari godaan syaitan yang hadir. Fa illam la yaduruka wa bil hazan. Siapa yang membaca doa ini, pasti syaitan tidak akan dapat menimpakan mudarat kepadamu dan syaitan pun tidak akan mendekatimu. Ataupun yang kita kata tadilah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitanirrajim, itu yang sama waktu dengannya. Itu juga boleh kalau tak hafal. Okey, perempuan ya. Pertama tadi, syaitan akan masuk bila marah. Yang kedua, kata Iblis, tadi pertama Iblis kata, ingat aku ketika kamu sedang marah. Maksudnya ketika marah tu memang syaitan lah. Itu kena ingat betul-betul. Yang kedua, ingatlah aku
ketika kamu pergi ke medan perang, kerana sesungguhnya aku akan pergi datang kepada anak turun Adam ketika ingin dia berangkat ke medan perang, lalu aku membuat anak turun Adam ingat kepada isteri, keluarganya. Akhirnya, dia tak jadi perang. Itu yang keempat, kan? Totalnya yang keempat, kan? Tapi dalam yang dua daripada Nabi apa tadi? Nabi Nuh. No. Yang kedua, dua dapat daripada Nuh, tiga daripada Nabi Musa. Ini yang keempat tadilah. Yang kelima, yang ini betul. Ni obviously. Ini selalu terjadi. Ya. Tak kira dah kahwin ke tak kahwin, selalu terjadi. Sebab itulah, ya, tak salah. Kalau nak bekerja bagi wanita tak salah. Tapi kena super protection. Berhati-hatilah bila duduk dengan seorang wanita yang bukan mahrammu. Kerana sesungguhnya aku menjadi utusannya kepadamu dan menjadi utusan dia kepada dirimu. Jadi orang ketiga lah. Ini saya banyak lihatnya waktu saya bekerja dulu. Sampai kan antara keputusan saya berhenti kerja, berniaga. Sebab terikat dengan rule company. Ini saya peribadi, saya tak kata salah untuk bekerja. Sebab saya rasa tak boleh tidak kena berkhalwat kalau bekerja. Berkhalwat ni berdua-dua dengan perempuan lah. Terpaksa. Meeting, sekretari, pergi dinner dengan klien, ada sekretari, jumpa klien perempuan. Memang susah. Yang dekat office tu lagilah bertepuk, bertampar, bersuap apa. Betul tak kan? Tak kira laki orang. Nenek orang pun kadang-kadang ada. Atuk orang jangan cakap lah. Jadi, saya tak kata salah lah bekerja. Sebab tu saya peribadi untuk mengelak berniaga. Kalau berniaga suka-suka kita lah kan. Suka-suka kita tu suka-suka kita. Jadi tak ada siapa yang kontrol lah. Tak salah untuk bekerja. Cuma hati-hati. Yes, ikhtilat. Tu yang saya kata susah. Susah benar. Kecuali kadang-kadang saya nampak dalam apa? Dalam organisasi Islam pun banyak ikhtilat. Sekolah agama, laki perempuan bercampur. Betul tak kan? Ikhtilat. Tapi itu senjata iblis. Hati-hati. Kita dapat 5 benda. Okey. Said bin Musayyab berkata, Allah tidak mengutuskan seseorang Nabi kecuali dia tidak merasa selamat daripada iblis yang berusaha menghancurkannya kecuali dengan wanita. Jadi semua Nabi dia merasakan dia tak akan selamat daripada gangguan iblis dengan weapon dia yang kelima, yakni melalui wanita. Ini bagi lelaki ya. Dan wanita pun kena hati-hatilah. Dia juga boleh terdedah. Lelaki digoda melalui wanita. Yang lagi sedih wanita yang jadi apa dia? Jadi alat godaan oleh iblis. Betul tak kan? Sebab tu wanita hati-hati. Fudail bin Iyad berkata, salah seorang guru kami menceritakan kepada kami bahawa iblis yang dilaknat Allah itu datang kepada Musa. Ini Fudail bin Iyad. Terkenal ni kan. Ketika Musa, yang Nabi Musa sedang bermunajat kepada Tuhannya.
Malaikat berkata kepada iblis, celakalah engkau. Apa yang kau harapkan daripadanya ketika dia dalam keadaan ini? Jadi malaikat kata dengan iblis, celakalah engkau. Apa yang kau nak? Dia sedang bermunajat kepada Allah. Lalu kata iblis, dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Iblis kata, aku mengharapkan daripadanya seperti apa yang kuharapkan dari bapaknya Adam ketika dia masih di syurga. Maksudnya apa? Dia berharap dia dapat goda Nabi Musa seperti mana dia dapat menggoda Nabi Adam. Nampak? Abdurrahman bin Ziyad berkata, satu ketika Musa AS duduk di salah satu majlisnya. Tiba-tiba iblis datang kepadanya dengan memakai jubah yang menutup kepalanya. Yang mana jubah itu berwarna-warni. Ketika iblis menghampiri Musa AS, dia menanggalkan jubahnya dan meletakkan jubah tersebut di hadapan Nabi Musa. Lalu iblis berkata, Assalamualaikum ya Musa. Nabi Musa berjawab, siapakah engkau? Lalu kata iblis, Musa berkata, semoga Allah tidak menghidupkanmu. Maksudnya tidak mewujudkan engkau, mematikan engkau. Apa tujuan kedatanganmu? Lalu iblis berkata, aku datang untuk mengucapkan salam kepadamu, mengingatkan darjat dan kedudukanmu di sisi Allah. Lalu Nabi Musa bertanya, apa perbuatanmu selama ini? Jawab iblis, aku menyambar hati anak cucu Adam. Nabi Musa bertanya lagi, apakah perbuatan manusia yang menyebabkan kau boleh menguasainya? Iblis menjawab, pertama, apabila dia kagum terhadap dirinya sendiri. Allah. Ujub. Kita dah rasa kita power. Rasa kita cantik. Rasa kita bagus. Kita rasa kita bagus. Acah-acah bagus je kau je. Sebenarnya untuk diri kita. Kalau kita rasa kita bagus, maksudnya kalau kita jumpa orang, ada orang yang kita rasa orang tu di bawah kita, berarti kita dah kena tak? Dah kena. Jumpa yang bermaksiat. Perempuan yang saya cerita tak sembahyang, bermaksiat, itu bukan kita nak buat judge orang untuk muhasabah diri. Sebab tu syaitan gunakan benda tu, bila nampak macam tu kita pandang hina. Berarti kita dah mula kenalah. Bila kita pandang hina, kita rasa kita power tak power? Kita rasa kita power. Padahal kita ceritakan tu bukan nak judge orang untuk jangan sampai kita kena. Tapi itu cara syaitan. Sebab cara iblis. Pertama, dia buat kagum dengan dirinya. Yang kedua, menganggap banyak amalan. Rasa dah cukup alim. Yang ketiga, lupa diri. Lupa dosa. Rasa macam tak berdosa je. Ramai ke sikit ni? Rasa macam tak berdosa je. Dia rasa dia macam tak berdosa. Dan aku ingatkan kepadamu untuk hati-hati dengan 3 perkara. Pertama, jangan pernah sekalipun kau menyendiri dengan seorang wanita yang tidak halal bagimu. Jangan. Kerana tidak ada seorang lelaki yang menyendiri dengan wanita yang tidak halal baginya kecuali
aku menjadi temannya. Jadi kalau bekerja boleh tak elak benda ni? Allah, tak boleh. Taubatlah. Walaupun alasannya bagaimana. Yang kedua, jangan sampai kamu berjanji kepada Allah dengan satu janji pun, kecuali engkau harus memenuhinya. Nazar. Kerana tak seorang pun yang berjanji kepada Allah kecuali aku sendiri yang akan menjadi temannya sampai menghalang untuk dia memenuhi janji kepada Allah. Ni nanti kalau dah umur 40, kalau dah dapat beli rumah ni, setiap hari nak pergi mengaji. Janji tak? Janji. Tak? Jangan sampai berjanji dengan Tuhan nazar. Sebab setan akan buat orang tu tak tunaikan janji dia dengan Allah. Yang ketiga, jangan kau berniat mengeluarkan satu sedekah kecuali engkau harus menunaikannya. Kerana tidak ada seorang pun yang berniat untuk bersedekah lalu dia tidak melaksanakan kecuali akulah yang akan menjadi temannya. Jadi kalau ada orang keinginan nak sedekah tapi tak keluar-keluar, siapa yang blok dia? Setan. Kemudian iblis berpaling. Maksud dia terjebak. Dia kata, aduh, celakalah. Aduh, celaka, dia kata. Sekarang Musa boleh bagi tahu kepada anak cucu Adam apa yang patut dihindari. Jadi tuan-puan, ada berapa benda ni? 5 campur 2 kan? 7. Pertama, Pertama tamak, kedua dengki, ketiga marah, keempat medan perang, kelima perempuan dengan lelaki, keenam jangan sampai berjanji dengan Allah kalau tak mampu nak buat, yang ketujuh sedekah, niat sedekah tapi terhalang. Itu semua daripada setan. Ada je rasa benda ni, ya itu dah terniat lah nak sedekah tapi tak bagi-bagi. Itu sebenarnya siapa yang ada kat kita? Setan. All the time setan akan impit. Iblis ni akan impit. Ini semua iblis akan buat. Sebab tu kena banyak baca A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Okey puan-puan. Ini dalam bulan Ramadan ni kita cuba bincang tentang iblis punya tipu daya lah. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Ustaz, Ya, yang Nabi yang dekat Nabi Nuh tadi 2, tamak dengan dengki. Yang baki tu semua dekat Nabi Musa lah kan Ustaz? Ya saya. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Yang baki itu dekat Nabi Musa. InsyaAllah sampai di sini dulu yang saya dapat kongsikan bersama. Ada apa-apa pertanyaan? Satu. Ustaz, yang doa tadi yang apa yang sedang sedih murung tu daripada hadis apa? Imam Ahmad. Imam Ahmad. Nombor berapa Ustaz? Ada nombor tak? Jilid keempat, nombor keempat, 57. InsyaAllah kalau kita terdapat adalah boleh kita sadar. Macam mana? Terlupa? Macam mana? Saya buka. Kalau kita terlupa, adakah boleh kita sandar? Kisah yang ikan Yusha' bin Nun dengan Nabi Musa ni. Yang ikan terkeluar daripada tu.
Ayat berapa tu tak ingat. Kalau kita terlupa, boleh, tak ada Sebab masalah. itu daripada syaitan. Boleh, tak ada masalah. Sekejap puan, sekejap. Saya masuk balik nanti. Maknanya kan Nizam, kalau apa kita nak buat, benda-benda yang tak elok tu, maknanya kan kita kena, itu sebenarnya daripada syaitan. So kena kita cepat-cepat Memang kena, banyak. kena apa, kena. Tapi itulah tadi Ustaz cakap ada beza daripada syaitan dan juga daripada nafsu kita. Nafsu kita tu pun didorong oleh syaitan daripada luar tu. Sebenarnya, tapi nanti ada Ustaz akan cerita lagi lah tu kat kita. Tapi itulah maksudnya apa keburukan yang kita nak, yang kita buat tu sebenarnya maksudnya pasti pada bisikan syaitan kan. Nafsu kita pun dia juga menjadi nafsu juga, tapi segala-galanya dikawal oleh syaitan. Betul, syaitan juga untuk nafsu kita tu kan. Syaitan tu dia membisikkan kepada kita, tapi bila dalam hati kita yang paling dalam dipanggil loop dia panggil, tapi bila dalam hati kita yang paling dalam tu tak ada ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis, jadi kita akan mudah terdedah lah, kita akan mudah tertarik kepada syaitan tu. Syaitan tu dia bisik dekat sodru kita je, dada di bahagian luar sekali. Bila dia bisik dekat kita, tapi bila dalam jiwa kita ni tak ada ilmu tentang agama semua macam ni, kita tak boleh nak tepis. Walaupun orang yang ada agama sekalipun, tapi dia akan buat juga kan, jadi cakap rekrut sampai 40 tahun kot. Iblis rekrut syaitan selama 40 tahun untuk goda manusia kan. Sebab tu buku Talbis Iblis daripada Imam Jauzi tu memang bagus. Kita baca tu, ya Allah, berlambak sebenarnya kenal kita. Kita tu macam okey, sebenarnya berlambak kenal kita. Yang paling susah orang yang semakin tinggi ilmu dia semakin banyak, semakin kuat godaan tu. Kadang-kadang kita rasa buat betul tapi tak. Ya, kalau macam kata kita berilmu pun lagi kuat dia nak cucuk kita kan. Ada macam-macam buku tu Cik saya ambil. Sudah ada buku tu. Saya dah sini. Kami beli tapi tak baca pun untuk kelas. Ada terbalik, kalau tengok buat tu tak tunjuk ni Talbis. Sama lah kita kat Syida. Beli tak baca. Kan, baca dia nama saya tengok tajuk-tajuk besar. Bukan, dia Apa mengharapkan nama Ustaz Ulas. syaitan yang dia rekrut 40 tahun tu, nama apa tadi Ustaz sebut? Kap. Bukan Kap. Azazil. Nama Kap. Masih. Saya salah sebut ni. Tapi hari ni kita dah belajar sesuatu tentang syaitan. Mudah-mudahan memang kata kita sama ni ambil kita banyak sebab tujuan utama dia memang nak memutuskan ni persaudaraan lah. Tujuan utama dia memang nak buat macam tu supaya satu kita lagi kan ada dengar tak apa berkenaan dengan syaitan dapat meruntuhkan rumah tangga kan. Syaitan kita belajar bila tu lama dah kan. Lama dah kita belajar dari ustaz tu. Tak, maksudnya kan maksudnya syaitan tu dia salah satu daripada aktiviti dia untuk meruntuhkan. Okey, Ustaz Mansur. Baik. Sorry, ada urgent call kena angkat. Apa dia? Ya. Jadi itu je. Ustaz, tadi jadi saya cuma fokuskan, saya selalu ingatkan Ramadan ini kalau ada masa lapang, kalau kalau duduk diam-diam ataupun ada masa lapang, perbanyak zikir astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. So program kita Ramadan ni clear dosa. Kita itu je intention kita. Mentality kita clear dosa. Ingat, kalau kita sangka buruk kat orang, kita yang buruk. Sebab kita boleh bagi sangka buruk kepada orang sebab kita banyak buruk. Jadi orang yang mampu bagi sangka baik sebab dia banyak kebaikan. Jadi kalau kita mampu sangka buruk dengan orang, berarti yang buruk siapa? Diri kita. Ingat seseorang tu tak akan mampu memberi sesuatu kalau dia tak memiliki sesuatu. Macam mana nak pinjam orang duit, dia pun tak berduit. Betul? Macam mana nak minta makanan, dia pun tak ada makanan. Macam mana dia nak bagi duit, dia pun tak ada duit. Dia boleh bagi duit sebab dia ada banyak duit. Dia boleh bagi sangka baik sebab dia banyak kebaikan. Jadi kalau orang itu banyak sangka buruk, contoh saya, kalau saya banyak sangat sangka buruk kat orang, saya akan tanya diri saya balik,
buruknya aku. Faham tak kan? Bukan orang tu yang buruk. Perempuan, kita boleh ubah orang tak? Tak boleh. Yang kita boleh ubah siapa? Diri kita. Kita mustahil boleh ubah orang. Ya? Yang boleh mengubah orang hanya Allah. Dan kita masukkan unsur Tuhan dalam diri kita dengan kait rapatkan dengan nampak orang buruk, bukan sangka buruk. Dapat dengan orang buruk, kaitkan dengan Allah. Ya Allah, semoga Allah merahmatinya dan melindunginya. Sebab kita tak akan boleh urus dia, hanya Allah je yang urus dia. Jadi dengan cara Ustaz, macam hati ni, tak sakit. Hati pun tak sakit kalau macam setuju. tu. Hati pun tak sakit, kalau tak stres. Stres, betul tak kan? Sebab tu maaf, saya faham Kak Syida terutamanya. Saya minta maaf, saya tak suka expose, saya tak suka share, saya tak suka ni. Sebab saya nak reducekan hati sakit. Faham tak saya? Ya, saya minta maaf kenapa kita tak boleh kelas kita open, kenapa program Sabilillah saya tak suka open, sebab saya rasa saya nak mensyukuri dengan nikmat yang Allah beri ni, nak enjoy, biar penat mensyukuri daripada bersabar dengan benda-benda buruk. Anda faham tak kan? Kita ada fasa bersabar, ada fasa kita bersyukur. Bersyukur ni satu ibadah. Ini bersyukur pun perlu energi, perlu fokus, perlu tenaga. Betul tak? Nak bersyukur ni, betul, kita perlu fokus. Saya tak perlukan publicity, saya tak perlukan itu, tak perlukan ini. Ternyata kita boleh kelas. Saya kata minta maaf. Kak Syida, orang yang join kelas saya, bukan kelas saya, kelas kita. Saya panggil Kak Syida sebab Kak Syida lah yang aku kenal kat sini, Kak Syida yang paling lama pun. Kak Syida, ini kadang-kadang ada masa kelas kita sampai 70 orang, 80 orang. Ini kerinduan saya yang hilang dulu dekat masjid. Faham tak? Yang dulu saya pergi kelas ada dekat 100 orang. Kerinduan saya tu, Allah, maksudnya Allah masih izinkan saya boleh bercakap lagi, menyampaikan pada orang-orang itu. So saya kata, dan sekarang, zaman sekarang perempuan kena faham, kena, satulah perempuan yang saya kata, tolong dekat diri dengan Tuhan, biar Allah advise kita. Allah ma'ak, Allah bersamamu. Ini. Ya. Kalau kita nampak orang buat maksiat, boleh tak? Ya, betul. Kita tak mampu. Kita tak mampu halang dia dengan tangan. Doakan dia. Dan kena ingat satu benda ni. Bila nampak orang buat maksiat, itu sebenarnya peluang investment. Tahu investment tak? Pelaburan. Tahu pelaburan tak? Kita nampak orang buat maksiat kan? Dalam TV pun sekali. Doa. Ya Allah, semoga Allah merahmatimu dan melindungimu. Perempuan mesti sangka baik. Allah mampu tak buat orang yang bermaksiat, minum arak, pembunuh, penzina, pelacur jadi orang Islam yang paling soleh? Yakin tak Allah boleh buat? Yakin. Bayangkan di hari, mungkin kita doa orang tu, kita kata semoga Allah merahmatimu dan melindungimu. Kita kena cakap macam tu. Tapi dengan cakap macam tu, hati kita sejuk. Satu, kita tak ada kedengkian. Setan akan mengalah. Malaikat doakan kita. Nanti, mungkin tahun depan, bulan depan, Allah takdirkan dia berubah. Berubah orang tadi yang kita doakan tahun lepas, mula masuk ke akaun pahala kita pahala. Sebab dia berubah antara contribute doa kita. So, bersabar dengan maksiat boleh. Maksudnya bersabar dengan maksiat. Dia buat maksiat. Macam mana? Orang tu buat maksiat, kita bersabar. Cuba kena tengok, puan. Bukan masalah bersabar dengan maksiat. Cara kita menolak keburukan kan dengan 3. Tangan, mulut dan juga hati. Kalau perempuan ambil, jangan ingat yang yang menghalang maksiat tu dengan mulut dan tangan itu authority. Kita boleh jumpa dia, kita halang, kita nasihat. Kita tak boleh cegah, lepuk, sepak, terjang, tak boleh. Kalau perempuan, saya nak tanya perempuan lah. Saya nak tanya yang bertanya lah. Ada orang buat maksiat. Perempuan pergi. Perempuan nasihatkan dia. Possibility perempuan tambah stres atau happy? Tambah stres. Tambah stres. Yang hang pergi cari masalah, kenapa? Orang nak pergi paksa, pergi happy. Hampir ambil beban macam tu, kenapa? Kita cukup doakan sebab Islam indah tak? Kita bukan bermaksud kita bersetuju dengan maksiat. Tak, kita tak pernah bersetuju. Tapi Ustaz,
Itu kena faham. Menghalang itu adalah tugas authority. Sebab ingat, kalau kita pergi, lepas tu tak sopan pula cara, main terjah pula, tak kena tepat pada waktu, dia pula salah faham, jadi kebencian. Saya bukan kata saya mengiyakan maksiat, tapi saya lebih, setan ni, dia buat saya acah-acah alim, hantam orang yang bermaksiat. Akhirnya, saya pula dengan mission dakwah, acah-acah ni, mission dakwah, pergi tegur orang tu marah, orang tu benci dengan saya tak? Bermusuh tak jumpa saya bila-bila? Sampai tak mesej impian si iblis? Sampai. Kalau mampu, silakan. Perempuan, kita boleh predict. Penat rasa dulu. Okay. Tak boleh. Kita kena hati. Penat ni sebab tu kita penat. Setan memang suka buat kita penat. So, happy. Maafkan. Tafadhal. Nampak orang bermaksiat. Semoga Allah merahmatimu dan melindungimu. Kita bukan setuju dan perempuan, sekuat mana pun kita mengarahkan seseorang untuk berbuat baik, kalau Allah tak izinkan, jangan anggap kita Tuhan. Ingat. Betul tak kan? Jadi, kena guna dos yang tertentu. InsyaAllah cukup dulu sampai di sini. Ya. Jadi, semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Mohon maaf dengan bahasa yang terkasar yang tak salah didengar. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Tak sempat nak cakap lah. Aduh, tak ada apa yang tak sentak lah kalau dengan Ustaz ni tadi. Apa puan apa ni duk tanya pasal surah Al-Kahfi ayat 63. Puan apa ni? Puan Hamizah Salehah. Sebenarnya memang yang benda-benda yang kita lupa macam ni daripada syaitan ni. Syaitan ni dia akan membuatkan kita lupa daripada mengingati Allah. Yang ni tujuannya sebab perintah Allah kepada Nabi Musa kan untuk mencari Nabi Khidir ni. Tapi bila kita lupa sebab ni perintah Allah, kita lupa sebab tu daripada syaitan lah. Kita kena bezakanlah kan antara syaitan daripada Allah kan. Ada benda yang beza. Tujuan dia memang satu, dia nak melupakan kita ni daripada mengingati Allah. Tak suka kita ingat Allah, sebab tu dia tak suka kita ada dalam majlis ilmu ni pun. Sahabat-sahabat, dengar tak Ustaz Anam cakap tadi berkenaan dengan dia pun rasakan sambutan daripada, bukan sambutan lah, penerimaan sahabat-sahabat di luar country home yang menyertai grup Sanul Ahmadani mendengar kuliah daripada Sanul Ahmadani. Memang ujian pada kami lah kan, sehingga kami menyebabkan Kak Syida pun pada awalnya memang terkesan juga dah. Tapi tengok muka Ustaz Anam tadi, dia mengatakan dia rasa macam terbalas balik. Maksudnya dia macam alhamdulillah apa yang dia buat itu sepatutnya macam tu tak, masa dia kuliah kat masjid dulu. Memang ramai kelas dia tu Riza. Penuh kelas dia sampai dekat 1 orang 90 orang datang kelas dia. Tapi disebabkan itulah ada bisikan syaitan pada hati-hati manusia tertentu kan. Bukan dia syaitan itu kan, dia memecah belahkan kita kan, sampai Kak Syida pun sampai berhijrah ke tempat lain kan sekarang ni kan. Kesan pada itu jugalah kan. Tapi dia start cakap itu kan rasa macam ya Allah Tuhan, punya ustaz pun dia melalui perasaan tu, melalui proses tu juga kan. Tengah-tengah betul. Tapi memang kelas dia dulu masa kat sana memang ramai dapat sambutan Liza. Jangan dapat sambutan. Maksudnya orang dia terima apa cara dia kan. Tapi tahulah, tapi syukurlah pada sahabat-sahabat yang berada pada sesi pagi ni, bila kelas Endang tu memang ranking tinggi dah dari kelas-kelas Ustaz yang lain kan. Marina Ustaz Syahmi ni berdua dah. Terima kasih banyak sahabat kan beri sokongan pada Kak Syida memang nak hidupkan kelas Ustaz Endang ni sebab nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Apa yang Ustaz sampai tu memang banyak kena ketuk pada kita sebenarnya kan. Benda ni berkaitan dengan harian kita, hati kita tengah hari ni. Ustaz sentuh pasal apa, saya tuliskan syaitan tu. Berpunca daripada hati kita yang busuk lah kan. Hati benci, lepas tu last sekali tadi macam tamak betul, benci kan. Dendam. Dia bermula pada tamak tu dia akan jadi dengki. Tamak dia jadi dengki, lepas tu dia menyebabkan jadi benci kepada orang tu. Jadi benda yang benci tu akan menjadikan kita jadi saling bermusuhan. Menyebabkan keruntuhan institusi kan. Memang macam tu tujuan dia. Dia keruntuhan rumah tangga, keruntuhan silaturahim. Rumah tangga lah tu perempuan versus jadi tu. Dahsyat lah. Lepas tu tamak, dengki, marah, medan perang dihasut supaya kita tak pergi. Orang yang nak pergi perang tu tak jadi pergi sebab dia suruh ingat pada anak dan isteri. Kemudian berdua-duaan
kan, lelaki dan perempuan. Kemudian Tapi tu nazar yang tak ditunaikan, kemudian niat sedekah tapi tak buat. banyak kan macam ikhtilat ni kan. Benda ni sekarang dia menjadi satu kata Ikhtilat ni memang normal banyak. apa, benda tu buat biasa kan dengan lelaki dengan perempuan. Orang kata macam bos-bos kan kebanyakan kan duduk dalam bilik Kalau dengan siapa yang sekretari kerja dia semua. tahu. Ha? Kadang-kadang di tempat kerja memang Susah nak elak macam tu kan. sangat Tapi itulah kalau seorang suami isteri tu tahu tanggungjawab dia, dia akan cuba untuk mengelakkan benda tu berlaku lah kan. Maksudnya kalau ada ilmu, kalau dia faham akan takut dekat Allah, maksudnya dia akan buat sesuatu yang ada cara dia. Ada satu bos tu dia buka pintu tau setiap kali sekretari masuk dia buka pintu. Maknanya dia tak berdua-duaan dengan sekretari tu kat dalam diri saja kan. Orang boleh nampak apa dia kan. Sebab benda tu syaitan memang ada sentiasa mana-mana kan. Lepas tu lagi tu yang sedekah tu. Kalau kita bertangguh-tangguh tu sedekah, maknanya itu memang buatan syaitan sebenarnya. Kan kalau ada niat nak sedekah untuk mengibrahkan macam apa asal amalan ni sedekah lah kan. Untuk bantu pada ustaz-ustaz semua kan. Kami mengharapkan bantu sahabat-sahabat semua untuk hidup ke majlis ilmu kan. Jika rasa ada untuk bersedekah pada asal amalan tu segerakan dah. Kerana apa yang kita buat ni sebenarnya apa yang bantuan sahabat-sahabat semua memang ke arah ustaz saja. Kita guna untuk pengurusan ke untuk apa tak ada. Admin pun kerja atas angin je kata atas kayangan online je kan. Jadi tak keluarkan modal bukan. InsyaAllah kan. So saya rasa hari ni kan kenaan dengan syaitan ni banyak yang kena. Kalau belajar kitab Talbih Iblis tu memanglah Kak Syida, ya Allah, tak tahulah. Ni Itulah Liana tanya ni, kalau kita dah minta maaf tapi orang tu diam atau tak maafkan macam mana Kak? Tak ada apa, kita dah lepas dah. Kalau kita dah minta maaf, kita dah lepas. Orang yang minta maaf tu lebih mulia daripada orang yang di bawah tu sebenarnya. Kalau kita dah minta maaf, dia tak terima ke, dia diam kan, itu antara dia dengan Allah. Kita dah selesai dah dengan dia sebenarnya. Betul kan macam Ustaz Indah pun sekarang tak boleh ceramah dia dekat Masjid Nur Iman tu, masjid dekat Surau Nurul Ikhwan tu. Dulu dia berceramah lepas country home dia dah ke sana. Tapi banyaklah sekatan-sekatan dia lalu. Tapi alhamdulillah bila ada grup-grup asal amalan ni, kalau sahabat hidup ni boleh menggembirakan dia lah. Nampak muka dia punya happy sangat kan. Jadi terima kasih sahabat-sahabat semua atas keberadaan pagi ni Aliza ya. So kita tak sebab rasanya hari ni kan memang tajuk Ustaz Indah ni memang killing lah. Orang kata. Kalau kalau tak kenal tak sentak tu bukan dia lah. Kan. Okay. Hari ni dah pukul berapa dah? Nak tutup ya? Untuk majlis dulu ya. Terima kasih Kak Liza. Terima kasih Kak Syida. Assalamualaikum. Terima kasih dengan tasbih kafarah ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat-sahabat semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Lisa boleh share point tu dekat grup kan yang ada lagi jadi saya dah tulis dah 2, sekejap lagi saya tulis lagi 5. Penting. Sempat nak tulis ni sambil nak mencari info, sambil nak type, sambil nak tengok muka. Tak apa, minggu depan kan ada dia jadi moderator. Liza boleh fokuskan pada kan Nani ada kot tu tadi. Nani sempat kot buat nota tu, saya nota buat apa ni? Mind map tu. Mind map. Apa tulis dulu? Sekejap saya tulis dulu. Okey, Nani. Terima kasih jumpa lagi semua ya, sahabat-sahabat semua. InsyaAllah hari Sabtu ni kita ada kelas Ustaz Zahiruddin, ganti pada malam, kita buat siang pagi pula, Sabtu pagi ya insyaAllah. Okay, dengan itu saya akan kasih pagi ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.